Jadi pada hari ini kami, Nanzwa binti Luqman, Mardiah binti Uthman dan Nur Ainadia binti Mak Nasir akan membentangkan peranan Majlis Raja-Raja dalam sistem raja berperlembagaan di Malaysia. Okey, yang pertama sekali adalah dari segi pengenalan. Okey, institusi raja yang bertapak di negara ini telah mengalami evolusi daripada sistem raja mutlak kepada sistem raja berperlembagaan. Okey, jadi semasa dalam sistem raja mutlak, raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan juga pentadbiran negeri dengan dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantik khususnya sebelum penjajahan Inggeris. Okey, seterusnya. Okey, tetapi apabila pemerintahan negara kita telah mengalami perubahan di mana sistem raja telah bertukar kepada sistem raja berperlembagaan, jadi raja harus bertindak mengikut peruntukan perlembagaan yang telah ditetapkan sekaligus menutup ruang kepada kuasa mutlak. Jadi menerusi sistem ini, Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja bagi negeri-negeri hendaklah bertindak atas nasihat Majlis Eksekutif yang diketuai oleh Menteri Besar. Sementara di peringkat persekutuan, Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak di atas nasihat Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri dalam semua perkara kecuali dalam beberapa perkara yang disebut sebagai kuasa budi bicara. Okey, untuk pada hari ini kita akan menjelaskan dan membincangkan tentang 4 peranan majlis raja-raja dalam sistem raja berperlembagaan. Okey, baiklah, yang pertama kita akan bergerak kepada memelihara kedudukan agama Islam. Okey, di sini terdapat 3 perkara penting yang akan saya jelaskan. Iaitu yang pertama sekali, terdapat beberapa peruntukan dalam perkara yang melibatkan Islam dalam perlembagaan seperti dalam perkara 3, perkara 8, perkara 11, perkara 12 dan juga perkara 121-1A tidak boleh dipinda, diubah atau dilucutkan tanpa mendapat persetujuan daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, perkara ini adalah disebabkan oleh perlembagaan ni, perkara ini disebabkan oleh dan juga satu jaminan yang perkara ini tak dapat dinafikan lagi lah kerana ia adalah jaminan untuk orang Melayu dan juga orang Melayu yang beragama Islam lah terutamanya, kerana termaktub dalam perlembagaan melalui perkara 159/5 menjelaskan bahawa sebarang pindaan perlembagaan perlu mendapat sokongan 2/3 setiap dewan dan perkenan Majlis Raja-Raja yang melibatkan perkara-perkara seperti kedaulatan raja-raja, kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera, Sabah dan Sarawak serta bahasa kebangsaan dan juga agama. Jadi untuk kita pindah perlembagaan yang berkaitan dengan agama ni perlu mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Sebabnya pada masa itu peruntukan ini termaktub disebabkan hubungan antara orang Melayu dan juga raja-raja pada masa itu sangat akrab. Okey, seterusnya kita bergerak kepada poin yang kedua di mana raja-raja ni adalah merupakan ketua agama di negeri masing-masing dan bertanggungjawab menjaga agama Islam serta sebarang pindaan yang ingin dibuat terhadap agama Islam perlu mendapat perkenan raja-raja dahulu. Okey, rasional berlakunya perkara ini adalah disebabkan perlembagaan ni hanya menekankan persoalan pentadbiran negara sahaja. Okey, jadi dalam hal persoalan agama ni akan dikendalikan oleh institusi beraja. Maksudnya tak diserahkan sepenuhnya ke atas kuasa Yang di-Pertuan Agong lah. Okey, hal ini demikian kerana seperti yang dipersetujui sewaktu menggubal perlembagaan di mana raja-raja akan membenarkan pengisytiharan Islam sebagai agama persekutuan setelah diberi jaminan bahawa ia tidak akan menjejaskan kedudukan mereka sebagai ketua agama di negeri masing-masing. Okey, seterusnya kita bergerak kepada poin yang ketiga iaitu perlembagaan ini menetapkan tanggungjawab ke atas Yang di-Pertuan Agong supaya menjaga agama Islam. Okey, walaupun perlembagaan itu tak menetapkan sebagai ketua agama bagi seluruh persekutuan, tapi perlembagaan tersebut meletakkan tanggungjawab ke atas baginda supaya menjaga Islam. Okey, perkara ini ada dinyatakan dalam sumpah jawatan berkenaan di mana Yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab oleh perlembagaan untuk memelihara pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri. Okay, walaupun sebenarnya baginda ni tak diletakkan sebagai ketua agama bagi seluruh persekutuan, tapi baginda mempunyai tanggungjawab untuk melindungi dan memastikan kedudukan Islam tidak tercemar secara tak langsung lah. Okay, jadi oleh kerana Melayu dan Islam ni merupakan dua entiti yang tidak boleh dipisahkan kerana pada kebiasaannya kita tahu orang berbangsa Melayu ni kebanyakan daripada mereka adalah merupakan orang yang beragama Islam. Jadi tugas menjaga hak-hak istimewa orang Melayu juga termasuk menjaga dan juga melindungi agama Islam. Okey, seterusnya kawan saya akan menyambung untuk poin yang kedua. Baiklah, kita lihat pula peranan Majlis Raja-Raja yang kedua iaitu kesinambungan agama, budaya, adab resam dan cara hidup.
Okey, seterusnya. Okey. Pertama, sebagai kesinambungan agama, budaya, adab resam dan cara hidup. Kita boleh lihat peranan Majlis Raja-Raja melalui kesinambungan agama budaya, adab resam dan juga cara hidup. Hal ini kerana seperti mana yang kita ketahui, kerajaan dan dasar boleh bertukar setiap 5 tahun sekali. Namun, ada beberapa perkara yang perlu dikekalkan untuk kestabilan dan kesinambungan agama, identiti, budaya dan cara hidup masyarakat di negara kita. Sejak berkurang lamanya cara hidup masyarakat di Malaysia adalah cara hidup budaya Melayu dan juga agama Islam. Budaya dan cara hidup ini perlu kita kekalkan dan lindungi kerana ianya adalah teras dan asas kepada pegangan moral, adab, kesopanan dan kesusilaan majoriti masyarakat Malaysia. Oleh itu, tanpa asas moral atau agama yang kuat, maka kesusilaan dan adab masyarakat kita akan menjadi lemah. Oleh hal yang demikian, institusi raja-raja adalah penting sebagai pelindung dan pengekal identiti dan cara hidup walaupun kerajaan bertukar ganti di parlimen. Okey. Baiklah, seterusnya kita lihat pula peranan Majlis Raja-Raja yang seterusnya iaitu dari segi menstabilkan politik negara. Okey. Seterusnya isi yang terakhir. Baiklah, peranan ini jelas dapat kita lihat semasa isu pembentukan kerajaan yang pernah berlaku di Perak selepas PRU yang ke-12 pada tahun 2018. Okey, di mana Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat mendakwa masing-masing mempunyai majoriti kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Dun Perak. Berikutan peristiwa itu, kita dapat lihat peranan Majlis Raja-Raja melalui Almarhum Sultan Azlan Shah yang menggunakan peruntukan kuasa baginda sebagai ketua negeri menyelesaikan kemelut politik di Perak. Okey, baginda berkenan berjumpa semua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan akhirnya mengenal pasti parti yang mendapat majoriti. Okey. Seterusnya kita juga dapat lihat bagaimana peranan Majlis Raja-Raja melalui peranan bagaimana Sultan Johor yang berusaha sebaik mungkin memastikan kestabilan politik di Johor dengan gagasan muafakat itu berkat. Menurut baginda, kepentingan rakyat ditimpa kesusahan akibat COVID-19 mesti diutamakan berbanding kepentingan peribadi pemimpin politik semata-mata untuk mendapatkan kuasa. Malah baginda juga memberi amaran tidak akan teragak-agak untuk membubarkan Dun Johor sekiranya isu perebutan kuasa masih berterusan. Okey, hal ini jelas menunjukkan betapa Raja-Raja Melayu mempunyai peranan untuk memastikan kestabilan politik. Okey, baiklah. Untuk peranan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Ain Nadia. Okey, kita bergerak kepada kita bergerak kepada peranan yang keempat iaitu sebagai satu institusi semak imbang. Okey, institusi Raja Melayu adalah sebagai satu institusi tembak imbang terakhir kepada kuasa kerajaan dan Perdana Menteri. Okey, sejarah pernah membuktikan di syaratan dunia yang sistem demokrasi adalah terdedah kepada salah guna kuasa dan juga korupsi serta pemerintahan diktator akibat daripada pemusatan kuasa yang mudah dibuat dengan memanipulasi pendapat awam. Okey, sebagai contoh, demokrasilah yang memilih Hitler dalam pilihan Raja Negara Jerman sebagai pemimpin mereka pada awal abad ke-20. Demokrasi jugalah yang memilih Slobodan Milosevic sebagai presiden yang menghasut majoriti rakyat Yugoslavia berbangsa Serbia untuk membunuh etnik minoriti Bosnia dalam penghapusan etnik pada awal tahun 1990-an. Dan demokrasi jugalah yang tidak mampu untuk menghalang pembunuhan etnik beramai-ramai di Rwanda pada tahun 1994
dan memburukkan lagi keadaan apabila majoriti etnik Hutu yang menguasai kerajaan melalui pilihan raya membunuh 1 juta etnik minoriti Tutsi. Oleh itu kita dapat lihat bahawa sistem demokrasi ini perlu ada semak imbang. Ia perlu disemak imbangkan dengan satu lagi badan yang lain, iaitu institusi Raja-Raja Melayu supaya ianya lebih seimbang dan tidak mengakibatkan tragedi seperti tragedi dalam sejarah yang telah saya bincangkan sebelum ini. Okey, walaupun terdapat parlimen dan juga mahkamah untuk semak imbang kerajaan di Malaysia, namun jika parlimen dikuasai oleh wakil rakyat kerajaan yang sangat kuat, ianya tidak akan berjaya menyemak imbang kerajaan dan juga Perdana Menteri. Sejarah pernah membuktikan bahawa mahkamah juga pernah terdedah kepada pengaruh kuasa Perdana Menteri, iaitu pengamal pernah menjadi asbab terjadi kepada apa yang berlaku di Rwanda pada 1994. Bermulanya pembunuhan beramai-ramai etnik Tutsi oleh etnik majoriti Hutu adalah apabila seorang hakim mahkamah menuduh kaum etnik Tutsi yang membunuh Presiden Rwanda berbangsa Hutu yang mati akibat tembakan roket yang terkena pada helikopter yang dinaikinya. Oleh itu kita dapat lihat bahawa apabila sesuatu mahkamah itu terdedah kepada pengaruh kuasa Perdana Menteri, ianya akan menjadi tidak seimbang. Oleh itu, dari situlah datangnya kepentingan institusi raja-raja untuk menyeimbang kerajaan, di samping menyeimbangkan juga pengaruh Perdana Menteri. Okey, kalau di dalam konteks kerajaan Malaysia, kerajaan yang di-Pertua Agong menolak syur mengisytiharkan darurat semasa kita berdepan dengan pandemik COVID-19 menunjukkan peranan institusi raja sebagai semak dan imbang kepada kerajaan Malaysia. Justru itu dapat kita lihat, dapat kita rumuskan bahawa institusi raja-raja di Malaysia ni adalah penting dalam memainkan peranan sebagai institusi yang menjadi semak imbang terakhir untuk rakyat dan negara setelah institusi-institusi lain seperti parlimen dan mahkamah tidak berjaya. Okay. Sebagai kesimpulannya, kami telah menjelaskan tentang 4 peranan institusi raja dalam sistem raja berperlembagaan, iaitu berperanan sebagai memelihara kedudukan Islam, berperanan sebagai kesinambungan agama, budaya, adat resam dan cara hidup, berperanan dalam menstabilkan politik negara dan berperanan sebagai satu institusi semak imbang. Jadi kita dapat lihat di sini raja perlembagaan ni bukannya hanya merujuk kepada raja yang bertindak mengikut nasihat jemaah menteri semata-mata hatta dalam hal yang begitu jelas bermotifkan politik. Ianya melonjakkan kredibiliti raja, mendekatkan diri dengan masalah rakyat serta meningkatkan taraf hidup rakyat adalah ditakrifkan sebagai maksud tersirat dalam raja perlembagaan. Dan raja perlembagaan ini haruslah bijak memastikan konsep constitution yang terutamanya dalam penyalahgunaan kuasa dilaksanakan sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami.